Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisara Adila binti Adil. Saya Ala Imanina binti Zainuddin. Saya Aisyah Adila binti Usman. Kami belajar PPIS SMP ambilan Ogos 2024-2029 daripada Kaisar 3. Baiklah, pada hari ini kami akan menjalankan PB kita, iaitu persembahan bagi kursus GPIM 1022 Pendidikan Islam. Kami juga telah mengkaji berkaitan tajuk 5 dan 6 iaitu akhlak dan peranan manusia sebagai khalifah. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Ya. Baiklah, kita mulakan dengan tajuk 5 iaitu akhlak. Apa itu maksud akhlak? Akhlak berasal daripada perkataan khuluqun, bermaksud budi pekerti, watak, kelakuan dan tabiat. Dari segi istilah, sifat akhlak ialah sifat yang terbenam dalam jiwa yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan. Baiklah, pembahagian akhlak ada dua. Akhlak terbagi pada dua bahagian iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah iaitu akhlak yang sifat dan tingkah laku yang terpuji, manakala akhlak mazmumah sifat dan tingkah laku yang dikeji. Kelebihan berakhlak. Orang berakhlak mahmudah mendapat kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa kita pentingnya memelihara akhlak sebagai seorang muslim? Tujuan kita memelihara akhlak ialah mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa berdikari. Yang ketiga, membentuk hubungan yang baik antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, sentiasa berada dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, mendapat syafaat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhir. Sakit dah. Okey. Ayah, awak sini. Tak suka awak pasal dia. Kan dia lakukan yang tidak bagus. Islam mengajar kita untuk tidak berbuat baik, tidak berbuat jahat pada orang. Awak tahu tak? Kesian Aisyah. Kawan-kawan, ini adalah salah satu contoh akhlak mazmumah yang dipamerkan oleh masyarakat kini. Akhlak mazmumah merupakan sifat dan tingkah laku keji yang terdapat pada diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan perlakuan syarak. Kita sepatutnya sebagai seorang manusia dan sebagai seorang umat Rasulullah sepatutnya mencuba untuk menjadi seorang umat yang bagus dengan meningkatkan nilai mahmudah dalam diri kita. Kita janganlah menjadikan mazmumah ini salah satu normalisasi dalam setiap individu. Kawan-kawan, kita sepatutnya menjadikan akhlak mahmudah dalam diri sebagai seorang muslim dan sebagai umat baginda Rasulullah. Tahukah kami, akhlak mazmumah ialah sifat dan tingkah laku keji yang terdapat pada diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan perlakuan syarak. Ini menunjukkan Islam membenci akhlak mazmumah pada diri seseorang. Selain itu, akhlak mazmumah juga boleh mempengaruhi tingkah laku dan persepsi seorang muslim tersebut. Mereka akan tidak mempamerkan identiti seorang muslim di kalangan masyarakat. Hal ini akan menjadikan Islam dipandang remeh dan dipandang enteng oleh segenap lapisan masyarakat. Kawan-kawan, sepatutnya sebagai seorang muslim dan seorang umat baginda Rasulullah, kita sepatutnya mencontohi apa ajaran yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah, iaitu dengan mempunyai ciri-ciri mahmudah dalam diri. Kita sepatutnya menolak mazmumah untuk jadi identiti kepada kita. Ini adalah normalisasi yang berlaku pada zaman kini. Kita sepatutnya menolak agenda ini untuk meningkatkan identiti muslim di segenap lapisan masyarakat. Selain itu, Islam akan dipandang rendah dan dipandang enteng oleh semua agama dan menjadikan Islam ini bukan agama yang mulia. Justru, kita sepatutnya berbuat sedemikian. Awak okey tak? Saya jawab apa yang awak. Awak cukup mana ni?
dapat melihat di sini adalah sepatutnya situasi yang berlaku pada generasi muda kita. Untuk pengetahuan rakan-rakan, akhlak mahmudah ialah sifat dan tingkah laku terpuji yang terdapat pada diri seseorang yang bertetapan dengan nilai dan perlakuan syarak. Berdasarkan situasi tersebut, kita dapat melihat mereka menunjukkan contoh menghormati orang lain. Ini adalah salah satu contoh terpuji yang perlu diambil dan dicontohi oleh generasi muda. Seperti mana dalil nakli yang menunjukkan kemuliaan orang yang berakhlak mahmudah. An Abi Hurairah qala Rasulullah akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Bermaksud Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Justru akhlak mahmudah itu perlu ada dalam setiap individu. Seterusnya, in min ahabakum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah uhasinakum uhlaqan. Sungguhnya orang yang paling aku cintai dalam kalangan kamu dan paling dekat kedudukannya pada hari akhirat ialah orang yang paling baik akhlak. At-Tirmizi. Ini menunjukkan pengukuhan kemuliaan dalam diri dititik beratkan dalam Islam. Ya, Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya. Ya. Untuk exam saya dapat berapa? Nama awak siapa ya? Nama saya Ala Imanina. Dari kelas? Lesson 3. Oh, awak dapat C. Cikgu, ya betul cikgu. Betul ni. Daripada awak punya prestasi. Kalau saya dapat A tak boleh cikgu. Ish, tak boleh dah. Maaf ya. Sekarang ni cikgu, kalau saya tak dapat A, sebab saya kata saya tak dapat main game. Tapi nak tolong. Boleh lah cikgu, boleh lah. Boleh lah. Tak salah cikgu. Tak siapa cikgu, boleh lah. Dapat A. Boleh lah. Saya cuba. Cikgu tak Ijam tahu ya. ya. Baiklah rakan-rakan, ini merupakan salah satu isu-isu keruntuhan akhlak yang sering terjadi dalam masyarakat pada masa kini. Jadi, ini ialah isu rasuah. Baiklah, pertanyaannya sekarang, apakah maksud rasuah? Rasuah ialah apa yang diberikan oleh seseorang untuk menjadikan undang-undang itu berpihak kepadanya atau berjalan mengikut kehendaknya. Baiklah, daripada situasi ini tadi, Alia ini mencuba untuk rasuah Cikgu Mansarah dengan memberikan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan sebab Alia nak main game. Jadi, ini membuktikan bahawa Alia ni cuba untuk menjadikan undang-undang itu berpihak kepadanya atau berjalan mengikut kehendaknya. Jadi rasuah ni terjadi apabila seseorang itu memberikan sesuatu sama ada berbentuk barangan ataupun perkhidmatan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Baiklah, terdapat beberapa bentuk suapan. Yang pertama, wang. Yang kedua, upah. Ketiga, hadiah. Keempat, undi. Kelima, bonus. Keenam, jawatan. Ketujuh, diskaun. Dan yang terakhir sekali, perkhidmatan. Jadi melalui hadis daripada Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat mereka yang memberi rasuah dan penerima rasuah dalam penetapan keputusan. Baiklah rakan-rakan, isu seperti ini tidak sewajarnya dijadikan dalam kehidupan seharian kita kerana itu merupakan perbuatan yang keji dalam Islam. Jadi sepatutnya kita tidak boleh menerima rasuah. Kisha. Kau malam ni ada buat parti orang tu. Macam mana? Macam mana? Kenapa kau ni? Tak nak lah. Sebab tak nak. Parti apa? Mana parti biasa je. Nari sikit je. Ramai. Ramai orang lah. Jom. Tengok lah. Best. Tengok lah. Tengok eh. Bukan juga orang ni nak. Okey, boleh lah. Tahukah rakan-rakan, pergaulan bebas merujuk kepada interaksi sosial antara individu, terutamanya dalam kalangan remaja seperti yang kita lihat tadi.
yang berlaku tanpa batasan norma dan nilai moral yang sepatutnya. Ini termasuk hubungan intim yang tidak diikat oleh komitmen atau ikatan sah seperti perkahwinan. Ciri-ciri pergaulan bebas: hubungan intim tanpa ikatan, kebebasan ekspresi, pengabaian nilai moral. Punca-punca pergaulan bebas juga boleh disebabkan oleh pengaruh media, perubahan sosial dan juga kurang pendidikan moral. Justru kita sepatutnya mengelakkan terjebak daripada perilaku tersebut. Sebagai contohnya, langkah untuk mengatasi adalah penting untuk menerapkan pendidikan yang menekankan nilai dan etika dalam pergaulan bagi membentuk sikap positif dalam kalangan remaja. Kita juga perlulah mengadakan program yang menggalakkan interaksi sihat dan positif di kalangan remaja juga dapat membantu menghindari pergaulan bebas. Akhir sekali, kita perlulah antara satu sama lain, antara berlainan jambina, perlu menjaga pergaulan ataupun dikenali sebagai menjaga ikhtilat antara lelaki dan perempuan. Banyak kelebihan yang akan didapat daripada menjaga pergaulan antara satu sama lain. Mai, buat apa tu? Oh, tak ada pun pergi sekolah aku dapat ke? Sekolah apa? Kan kau suruh buat sekolah aku? Mana ada? Ada aku beritahu kau. Apa kau tahu? Saya tak boleh buat. Saya pun banyak lagi kerja. Itu masalah kau lah. Masalah aku sekarang ni aku suruh buat pergi sekolah aku kan? Mana? Saya bagi tahu cikgu. Jangan tinggal pasal kau ke? Apa ni kecil daripada kau tahu? Selalu kau orang kena bully aku. Dan siapa nak tanya kau lah? Ini kau, aku nak duit. Dia kan? Mana ada duit? Asal tak ada duit? Mesti ada punya. Pasal ni duit? Mana ada duit? Saya tak ada duit. Nanti saya transfer lah. Aku suruh kau 100 100 kau tak transfer aku pukul kau. Lepas ni, balik ni aku nak kau basuh baju aku. Ada satu bako dah basuh. Dengar tak? Dengar. Baiklah, kalau korang nak tahu, buli adalah perbuatan oleh seseorang atau beberapa orang yang menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menakutkan, mengganggu, menghina atau menyakiti orang lain melalui pelbagai kaedah sama ada secara fizikal, mental atau emosi. Terdapat dua jenis buli, iaitu pertama sekali buli secara fizikal. Jenis buli ini lebih mudah dikenal pasti. Ia juga secara semula jadi boleh mendapat perhatian umum kerana ia melibatkan aksi agresif. Selain itu, buli juga boleh terjadi secara lisan ataupun percakapan. Buli lisan ini adalah sebarang bentuk tindakan seperti menghina, mengusi, mengancam, menyebarkan kabar angin atau fitnah dan mengejek orang. Ini merupakan jenis buli yang paling biasa dan boleh berlaku di mana-mana sahaja seperti tempat awam, rumah, sekolah dan tempat kerja. Baiklah, perbuatan seperti ini tidak seharusnya terjadi dalam masyarakat pada masa kini kerana buli ini boleh membuatkan seseorang tersebut trauma ataupun tidak yakin dengan diri mereka sendiri. Apa ni? Nak ibu nak makan? Belum, kita dah lapar. Mai pun boleh makan ibu. Boleh tak kalau kita nak makan luar? Boleh je. Macam saya pun boleh. Ibu lah. Makan rumah je lah. Tak payahlah Mat. Kita nak makan kalau kadang tu. Kita craving lah. Kita nak makan pasta pun boloni diorang. Kita asyik tau tengok dekat FYP TikTok. Iyalah. Kau penat. Kau baru kerja kan? Boleh tak ibu? Boleh je. Boleh. Ibu tak penat ke? Tak. Yelah biasa macam tu. Mai sekali boleh? Sibuk je ni. Nanti kau kata aku penat. Kenapa ni kau patient je lagi? Tapi nanti siapa nak jaga saya? Seorang tak rumah. Alah, kenapa besar? Dah biasa je rumah seorang. Dia tak makan rumah ibu boleh? Saya minggu lah. Malas rumah. Banyak hal lah.
dalam layanan ibu bapa kepada anak-anak menjadi semakin relevan dengan perubahan dalam struktur keluarga dan norma sosial. Keluarga moden sering kali berhadapan dengan pelbagai cabaran, termasuk perubahan peranan dan harapan masyarakat yang berbeza. Media sosial juga memainkan peranan dalam mempersembahkan standard dalam keluarga, menyebabkan ibu bapa merasa tertekan untuk memberikan layanan tertentu kepada anak-anak. Ini mungkin mengakibatkan mereka lebih memfokuskan perhatian kepada satu anak yang dilihat lebih berjaya atau lebih popular, mengabaikan keperluan yang lain. Selain itu, dengan kemajuan dalam pendidikan dan peningkatan kesedaran tentang ketaksamaan, anak-anak kini lebih berani bersuara mengenai perasaan mereka terhadap layanan yang diterima, yang dapat mencetuskan ketegangan dalam hubungan kekeluargaan. Kesimpulannya, ketidakadilan dalam layanan ibu bapa kepada anak-anak adalah isu yang memerlukan perhatian serius. Dengan memahami punca dan kesan ketidakadilan, kita dapat meningkatkan kesedaran tentang pentingnya perlakuan yang adil dalam keluarga demi membentuk generasi yang sihat, seimbang dan berdaya saing. Ada barang tak? Barang apa kau ni? Takkan kau tak tahu? Barang lah. Masjid ke? Ya dah, apa lagi? Nasi lah. Kau ni tak mampu public ke minta? Ya, cepat-cepat. Tak bayar. Anda masuk lah buku. Dah berapa kali masuk? Ya, depan aku bayar. Depan Siap. Baiklah rakan-rakan, ini merupakan salah satu isu keruntuhan akhlak yang sering terjadi dalam masyarakat pada masa kini. Okey, berdasarkan scene yang kita lakukan sebentar tadi, itu merupakan contoh gejala sosial. Gejala sosial ni merupakan tingkah laku ataupun fenomena dalam masyarakat yang dianggap menyimpang daripada norma-norma dan nilai-nilai yang diterima umum. Baiklah, seperti yang kita lihat tadi, Alia ni pembekal dadah. Jadi contoh gejala sosial dalam kalangan remaja ni merujuk kepada penyalahgunaan dadah. Jadi penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja merujuk kepada penggunaan dadah secara haram atau tidak dipreskripsikan oleh doktor untuk tujuan rekreasi atau bukan perubatan. Dadah yang sering disalahgunakan oleh remaja di Malaysia termasuklah ketamin, ganja dan pil ekstasi. Remaja mungkin mula mengambil dadah disebabkan oleh tekanan rakan sebaya ataupun pengaruh rakan sebaya. Jadi sebagai umat Islam, perbuatan seperti ini tidaklah wajar kerana ia boleh merosakkan nilai-nilai murni ataupun menunjukkan imej Islam ini merupakan imej yang tidak baik. Jadi sebagai umat Islam, kita hendaklah menghindari daripada melakukan gejala sosial. Abang tahu. Tak payahlah. Kenapa? Aku cakap tak payahlah kan? Yelah, apa salah saya? Kau ni dah kenapa? Apa salah saya? Kenapa abang? Apa dia? Kau buat apa tadi? Tipu. Kau buat apa tadi? Saya pergi kerja. Dengan siapa? Dengan kawan. Tipu. Laki kan? Dia ada kerja saya je. Kau jangan nak tipu Kau jangan nak tipu Yelah, abang. Apa ni? Kau luar aku tak payah masuk campur. Apa ni? Terima kasih. Kau jangan Baiklah, seperti yang kita dapat lihat sebentar tadi, berikut merupakan ialah keruntuhan rumah tangga. Jadi, keruntuhan rumah tangga memberi kesan yang mendalam kepada isteri dan anak dalam konteks agama Islam. Berikut adalah beberapa huraian mengenai kesan tersebut. Yang pertama, kesan emosi dan juga psikologi. Isteri mungkin akan mengalami tekanan mental, rendah diri dan kebimbangan terhadap masa depan. Keruntuhan ini semestinya boleh menjejaskan keyakinan dan kesejahteraan mental. Yang
Bagi anak pula, kanak-kanak akan mengalami kekeliruan, kesedihan dan kebimbangan. Mereka mungkin merasakan kehilangan kasih sayang dan sokongan yang stabil. Okey tak? Cepat balik. Yang ketiga, kesan sosial, di mana keruntuhan rumah tangga boleh menyebabkan stigma sosial, iaitu isteri mungkin dipandang negatif oleh masyarakat dan ini boleh merendahkan maruah dan integriti mereka. Bagi anak pula, kanak-kanak mungkin akan menghadapi masalah dalam pergaulan seperti buli atau pengasingan daripada rakan sebaya yang mengganggu perkembangan sosial mereka. Yang ketiga, kesan ekonomi. Isteri kehilangan sokongan kewangan daripada suami yang menyebabkan kesukaran dalam memenuhi keperluan kehidupan. Ini boleh membawa kepada situasi kehidupan yang tidak stabil. Bagi anak pula, keterbatasan kewangan boleh memberikan kesan kepada pendidikan dan kesihatan anak, mengakibatkan kesulitan dalam mencapai potensi mereka. Yang seterusnya, kesan terhadap pendidikan dan akhlak. Isteri dan anak, dalam Islam, pendidikan dan akhlak adalah penting. Keruntuhan rumah tangga boleh mengganggu proses pendidikan mereka. Dalam membentuk akhlak, menjadikan mereka lebih terdedak kepada perkara-perkara yang negatif. Sebagai kesimpulan, dalam Islam, keluarga dianggap sebagai unit asas yang penting. Oleh itu, keruntuhan rumah tangga akan menyebabkan individu yang bersikap negatif dan tidak baik di dalam Islam. Ini juga akan memberikan kesan kepada individu dan juga masyarakat secara keseluruhan. Adalah penting untuk menangani isu-isu ini dengan pendekatan yang bijak dan sokongan daripada komuniti. Tengah buat apa tu? Ikut lah. Tak nampak. Sihat tak? Ada kat sini kan? Sihat lah. Sabuk. Menghormati orang tua merupakan salah satu ajaran terpenting dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran dan hadis, terdapat banyak nasihat yang menekankan betapa pentingnya peranan orang tua dalam kehidupan anak-anak. Berikut adalah huraian panjang mengenai penghormatan kepada orang tua dari sudut agama Islam. Perintah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah SWT menegaskan kepentingan menghormati orang tua. Salah satu ayat yang sering dirujuk dalam Al-Quran ialah surah Al-Isra ayat 23 hingga 24 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia tua dalam jagaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Ayat ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua dalam Islam, di mana kehormatan dan layanan kepada mereka adalah salah satu bentuk ibadah. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW juga menekankan penghormatan kepada orang tua dalam banyak hadis. Salah satu hadisnya ialah baginda bersabda, keredaan Allah terletak pada keredaan orang tua dan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Hadis ini menekankan bahawa hubungan kita dengan orang tua berkait rapat dengan hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga, tanggungjawab anak terhadap orang tua. Anak-anak mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap orang tua mereka. Ini termasuk memberikan perhatian dan kasih sayang. Anak harus menunjukkan kasih sayang kepada orang tua, terutamanya ketika mereka sudah lanjut usia. Menjaga kebaikan, menjaga kebajikan. Anak perlu memastikan bahawa orang tua mereka sentiasa dalam keadaan yang baik dari segi fizikal, mental dan juga emosi. Menghormati pendapat dan nasihat. Dalam membuat keputusan, anak seharusnya mendengar dan menghormati pandangan orang tua, walaupun mungkin tidak selalu bersetuju. Kesimpulannya,
menghormati orang tua adalah salah satu prinsip utama dalam Islam yang tidak boleh diabaikan. Tanggungjawab ini bukan sahaja penting untuk keharmonian keluarga, tapi juga sebagai salah satu cara untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui penghormatan ini, anak-anak bukan sahaja dapat keredaan orang tua, tetapi juga keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, banyaknya barang kat Shopee. Nak beli dah. Buat apa tu? Ada ni aku tengok barang-barang kat Shopee, banyak gila. Bukan minggu lepas aku dah beli 10. Alah, kau ni macam tahu je, kita kan perempuan, kita banyak benda nak beli. Kita nak beli handbag, nak beli baju. Lepas tu aku tengok hari tu dekat TikTok banyak betul trend-trend baju cantik. Aku macam tengok je nak beli dah semua. Aku faham, tapi kan tak rasa membazir. Masih. So, apa ni? Nafsu lah. Apa ni? Benda tu kepentingan ke? Tak. Kita fikir balik. Baiklah rakan-rakan, seperti yang mereka lakonkan sebentar tadi, itu merupakan salah satu pembinaan akhlak, iaitu mujahadah nafs. Baiklah, apa itu maksud mujahadah nafs ni? Secara singkat, erti mujahadah an-nafs dapat difahami sebagai kesungguhan untuk melawan hawa nafsu dan menghindari segala perilaku yang dilarang Allah SWT. Di sini terdapat beberapa ciri-ciri mujahadah an-nafs. Yang pertama, kemampuan untuk mengendalikan perilaku ditandai dengan kemampuan menghadapi situasi yang tidak diingini. Yang kedua, kemampuan menunda kepuasan diri. Yang ketiga, kemampuan mengantisipasi perbuatan yang tidak diinginkan melalui pertimbangan secara objektif. Yang keempat, kemampuan menafsirkan sesuatu keadaan dengan memperhatikan sisi positifnya. Dan yang terakhir sekali, kemampuan untuk mengendalikan keputusan. Baiklah, yang seterusnya ialah contoh perilaku mujahadah an-nafs dalam konteks berikut. Yang pertama sekali, mampu mengendalikan hawa nafsu saat melihat hal-hal yang disenangi. Yang kedua, mampu menguasai diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi apapun. Yang keempat, bersabar saat menghadapi masalah dan berusaha mencari solusinya. Dan yang terakhir, memelihara lisan dari perkataan bohong, gunjingan dan fitnah. Jadi, baiklah, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah sentiasa mempraktikkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan seharian kita. Hello? Awak? Jom kita keluar dating? Lama kita tak keluar dating. Jomlah. Awak kan dah lama tak balik seminggu. Kita keluar makan, pergi tengok wayang, karaoke ke? Best kan? Lepas tu, malam-malam saya nak sleep call dengan awak tau. Sebab saya sunyi seorang-seorang. Tak boleh tak dengar suara awak. Kan? Tahu? Kita ambil saya tau. Okay, bye. Mak. Tak sabarnya nak keluar. Keluar dengan siapa ni? Keluar dengan Pak Wah aku. Kenapa? Pak Wah mana ni? Sejak bila kau couple dengan dia ni? Ya, aku dah couple dengan dia 5 tahun tau. Kau sibuk ni kenapa? Kita tak couple sekarang. Maksud? Kau tak takut yang keluar dengan aku? Aku ni, dia dah beritahu aku dia nak kahwin dengan aku tau. So, kami buatnya tak salah lah. Apa bukti dia? Kau kata dia nak kahwin aku. Apa bukti dia? Banyak. Apa aku nak bagi tahu kau? Kau siapa? Kaki kau lah. Ini aku dah tegur kau tau. Kau jangan akhiri aku nanti masih kat akhirat. Aku ni sebagai kawan baik tau. Nak tolong kau. Tak kisah. Sibuk. Meninggalkan yang haram. Baiklah, seperti yang kita tengok sebentar tadi, itu merupakan salah satu ciri-ciri benda yang haram, iaitu mempunyai hubungan dengan lelaki ajnabi. Okey, baiklah. Apakah maksud meninggalkan yang haram ni? Meninggalkan merujuk pada tindakan yang menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh agama, baik itu dalam perilaku, makanan maupun interaksi sosial. Ini adalah prinsip penting dalam Islam yang berkaitan dengan etika dan moral. Dalam Islam, segala sesuatu yang haram ditetapkan melalui Al-Quran dan hadis.
contohnya alkohol dan perilaku seperti mencuri dan berbohong. Baiklah, terdapat beberapa tujuan untuk kita meninggalkan benda-benda yang haram. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Menjauhi yang haram adalah bentuk pengabdian dan kepatuhan kepada perintah Allah. Yang kedua, pembersihan jiwa. Menghindari yang haram, membantu membersihkan hati dan jiwa dari dosa dan keburukan. Dan akhir sekali, keberkahan hidup. Dengan menjauhi yang haram, seseorang berusaha untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup dan rezeki yang halal. Baiklah, selain itu, jika kita meninggalkan benda-benda yang haram ni, kita akan memperoleh impak-impak yang positif. Yang pertama, kita boleh membentuk peribadi yang mulia. Meninggalkan hal yang haram ini boleh membentuk peribadi yang mulia dan moral yang tinggi. Yang kedua, harmoni sosial. Dengan tidak melakukan hal-hal yang merugikan, masyarakat akan lebih harmonis dan sejahtera. Baiklah, yang terakhir sekali, cara untuk mempraktikan pembinaan akhlak ini. Yang pertama, menghindari perbuatan seperti ribah, penipuan dan segala bentuk kezaliman yang tidak hanya dilarang oleh agama tetapi juga merugikan hubungan antara individu. Meninggalkan yang haram adalah usaha untuk menjalani hidup-hidup yang lebih baik selaras dengan nilai-nilai agama dan sosial. Saya pergi solat kat surau, solat maghrib jemaah. Cuma, tapi ada ceramah juga kan? Ada. Betul tak malam tu aku ada dengan ceramah daripada ustaz tu. Ingat tak periwayatan Rasulullah? Yang pertama, ayat yang diturunkan kepada Rasulullah berkaitan surah Al-Alaq. Yang ayat pertama, Iqra, baca. Maksudnya kita kena baca kan? Banyaklah lagi yang menarik dekat ceramah tu. Cantik lah Kan? Jom pergi. Baiklah. Di sini kita dapat lihat Mai merupakan seorang yang soleh dan juga Isya yang mengikut dalam menjadi orang yang soleh. Jadi, mendampingi orang soleh adalah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hubungan dengan orang baik bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri, tetapi juga menyumbang kepada pembentukan peribadi yang lebih baik. Berikut adalah huraian panjang mengenai kepentingan mendampingi orang Islam, mendampingi orang soleh. Seperti yang kita tahu, orang soleh merujuk kepada individu yang berpegang teguh kepada ajaran agama, mengamalkan akhlak mulia dan sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendampingi mereka bermaksud menjalini hubungan yang positif dan mempelajari nilai-nilai yang baik daripada mereka. Yang kedua, kepentingan sosial dan spiritual. Mendampingi orang soleh memberi kesan yang mendalam kepada jiwa dan akhlak kita. Mendampingi orang soleh akan memberikan contoh teladan kepada kita, iaitu mereka akan menunjukkan cara yang baik dalam beribadah, berinteraksi dengan masyarakat dan menghadapi cabaran hidup. Interaksi dengan orang yang soleh dapat meningkatkan keimanan kita. Melihat cara mereka beribadah dan berzikir dapat memotivasikan kita untuk menambah amalan. Yang seterusnya, nasihat dan bimbingan. Orang soleh biasanya bersedia memberikan nasihat dan bimbingan. Mereka boleh membantu kita membuat keputusan yang baik dan menghindari kesilapan. Yang seterusnya, berkat dan kebaikan. Mendampingi orang soleh membawa kepada keberkatan. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu terikut kepada agama sahabatnya, maka lihatlah siapa yang kalian jadikan sahabat. Ini menunjukkan bahawa keberkatan dan kebaikan dalam hidup kita boleh diperolehi melalui hubungan dengan orang-orang yang soleh. Yang seterusnya, pendidikan rohani. Melalui hubungan yang baik dengan orang-orang yang soleh, kita dapat mendalami aspek pendidikan rohani. Mereka boleh membantu kita memahami konsep tauhid, ibadah dan akhlak dalam cara yang lebih mendalam dan praktikal. Kesimpulannya, mendampingi orang soleh adalah satu langkah yang bijak dan berstrategi dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Ia membawa pelbagai manfaat dari segi sosial,
spiritual dan moral. Dalam menjadikan mereka sebagai teman hidup, kita bukan sahaja memperbaiki diri, tapi juga menyumbang kepada masyarakat yang lebih baik. Justeru, adalah penting untuk kita mencari dan mendampingi mereka dalam usaha untuk mencapai kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Berakhir kita kepada tajuk 6, iaitu peranan manusia sebagai khalifah. Jadi, apakah itu khalifah? Definisi khalifah ialah pengganti atau pemimpin. Ini berasal daripada bahasa Arab. Dalam konteks Islam, ia merujuk kepada individu yang diberi tanggungjawab untuk memimpin, mengurus dan menjaga amanah di bumi ini sebagai mana ajaran Islam. Baiklah, mengikut dalil Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah." Ini menunjukkan bahawa manusia diberi tugas untuk mengurus dan memakmurkan bumi. Yang seterusnya, tanggungjawab khalifah. Tanggungjawab seorang khalifah adalah besar dan meliputi yang pertama, memelihara amanah. Khalifah harus menjaga amanah termasuk hak-hak masyarakat, lingkungan dan sumber daya alam. Yang seterusnya, menegakkan keadilan. Memastikan keadilan ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, menghindari penindasan dan melindungi yang lemah. Tambahan pula, mengikut syariat Allah, iaitu mengimplementasikan hukum-hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari dan membimbing masyarakat ke arah diredainya. Yang seterusnya, peranan khalifah dalam masyarakat. Khalifah berperanan sebagai memimpin yang baik, yang tidak hanya memimpin dari segi politik tetapi juga dari segi spiritual dan moral. Mereka harus mampu membangun masyarakat yang beretika, berilmu dan berdaya saing. Khalifah dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, terdapat beberapa peringkat kepimpinan yang dikenali sebagai khilafah, termasuk khilafah Rashidah, iaitu 4 khalifah yang mendapat petunjuk, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang memimpin dengan prinsip keadilan dan kesederhanaan. Yang seterusnya, khilafah Umayyah dan Abbasiyah, di mana memperluas pengaruh Islam dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Khalifah dan tanggungjawab individu. Setiap individu Muslim dianggap sebagai khalifah di dalam mereka sendiri. Ini bermaksud setiap orang bertanggungjawab untuk mengurus diri sendiri dan melakukan kebaikan di dalam masyarakat. Tanggungjawab ini meliputi amal soleh, menjaga hubungan baik dengan Allah dan berbuat baik kepada manusia. Jadi, apa yang kita dapat disimpulkan daripada konsep peranan manusia sebagai khalifah ini ialah konsep khalifah dalam Islam adalah satu tanggungjawab yang besar dan memerlukan komitmen untuk menjalankan amanah tersebut dengan adil dan bijaksana. Ia bukan hanya terbatas kepada pemimpin politik, tetapi juga meliputi setiap individu yang berusaha untuk mengikuti jalan yang diridai Allah dalam kehidupan seharian. Amar ma'ruf nahi munkar. Tugas utama khalifah dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kerana kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah." Surah Al-Imran ayat 110. Ayat ini menjelaskan bahawa keistimewaan umat Islam bukan hanya kerana mereka beriman, tetapi juga kerana mereka melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Tugas ini penting kerana ia memastikan masyarakat berada dalam keadaan yang seimbang dan tidak terjerumus ke dalam kemungkaran. Amar ma'ruf iaitu menyuruh kepada kebaikan. Amar ma'ruf merujuk kepada tindakan menyeru manusia melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti menjaga solat. Solat adalah tiang agama dan sebagai khalifah, kita perlu mengajak dan memberi contoh kepada orang lain agar sentiasa
menjaga solat mereka, iaitu sebanyak 5 kali sehari semalam. Yang seterusnya, berbuat baik kepada ibu bapa. Allah sangat memuliakan kedudukan ibu bapa dan mengajak orang lain untuk menghormati dan menjaga ibu bapa merupakan satu bentuk amar makruf. Yang seterusnya, menderma dan bersedekah, di mana kita membantu golongan yang memerlukan adalah satu perbuatan makruf yang sangat digalakkan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri mengajar kita tentang pentingnya berkongsi rezeki dengan orang-orang yang memerlukan, iaitu orang-orang fakir miskin. Seterusnya, menuntut ilmu. Ilmu adalah asas kepada pembangunan diri dan masyarakat. Mengajak orang lain untuk menuntut ilmu dan menyebarkannya juga adalah salah satu bentuk amar makruf nahi mungkar, iaitu membawa maksud mencegah kemungkaran. Nahi mungkar merujuk kepada usaha untuk mencegah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, seperti mencegah kemaksiatan. Perkara seperti zina, minum arak dan judi adalah kemungkaran yang sangat jelas. Sebagai khalifah, manusia perlu mencegahnya daripada berlaku dalam masyarakat. Menghindari penipuan dan kezaliman. Islam menekankan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Penipuan, rasuah dan kezaliman adalah bentuk kemungkaran yang mesti dicegah agar keadilan dapat ditegakkan. Menghindari fitnah dan umpatan. Fitnah dan umpatan boleh memecah belahkan masyarakat. Mencegahnya adalah satu tanggungjawab yang besar untuk memastikan keharmonian sosial. Baiklah, apakah cara-cara untuk melaksanakan amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan? Sebagai khalifah yang bertanggungjawab, terdapat beberapa cara untuk melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Kita boleh mengamalkannya dalam kehidupan seharian, seperti melalui tindakan dan contoh peribadi. Perbuatan kita sebagai individu memainkan peranan besar dalam melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Rasulullah SAW merupakan contoh terbaik dalam hal ini. Baginda sering menunjukkan akhlak yang mulia dalam setiap tindakan, sehingga orang-orang dan sahabat di sekeliling baginda terinspirasi dan mendapat hidayah untuk mengikut baginda. Kita juga berusaha untuk menjadi teladan kepada orang lain dengan mengamalkan ajaran Islam yang sebenar dalam kehidupan seharian, mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang seterusnya, melalui nasihat dan hikmah dalam melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Kita mesti berhikmah dan bijaksana. Firman Allah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Surah An-Nahl ayat 125. Ayat ini bermakna, kita perlulah mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita perlu melakukannya dengan cara yang lemah lembut, penuh hikmah dan bukan dengan cara yang kasar atau memaksa. Jadi, itulah kesimpulan berkaitan peranan manusia sebagai khalifah. Baiklah rakan-rakan, apakah itu syariah? Syariah merujuk kepada undang-undang Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Syariah mengandungi peraturan yang meliputi setiap aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah seperti solat, puasa, zakat dan haji. Muamalat pula perniagaan dan hubungan sosial, munakahat, perkahwinan dan kekeluargaan. Jenayah ialah jenayah. Tujuan utama syariah adalah untuk menjaga maqasid syariah, iaitu 5 perkara asas yang perlu dijaga dalam kehidupan manusia. Agama, ad-din, nyawa, an-nafs, akal, al-aql, keturunan an-nas, harta, al-mal. Menegakkan syariah bukan hanya satu pilihan, tetapi merupakan tanggungjawab utama manusia sebagai khalifah untuk menjaga keadilan,
ketertiban dan keharmonian dalam masyarakat. Peranan manusia dalam menegakkan syariah. Yang pertama, menegakkan ibadah yang diwajibkan. Sebagai khalifah, manusia bertanggungjawab memastikan syariah ditegakkan terlebih dahulu dalam kehidupan peribadi melalui ibadah. Solat, puasa, zakat dan haji adalah kewajipan yang menjadi asas dalam melaksanakan syariah. Individu yang menunaikan ibadah dengan sempurna adalah teladan bagi orang lain, sekaligus menunjukkan bagaimana syariah membentuk akhlak dan kehidupan yang sejahtera. Namun, tanggungjawab ini tidak terhad kepada individu sahaja. Dalam skala yang lebih besar, pemimpin juga perlu memastikan bahawa syariah dipatuhi oleh masyarakat. Sebagai contoh, pemimpin harus menyokong usaha untuk menunaikan zakat dengan baik, menyediakan kemudahan untuk ibadah haji dan memastikan pendidikan agama Islam diajar dengan betul. Yang kedua, menegakkan keadilan sosial. Syariah menekankan keadilan sosial sebagai elemen penting dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil." Surah An-Nisa ayat 58. Sebagai khalifah, manusia harus memastikan sistem keadilan berfungsi dengan baik. Pemimpin yang melaksanakan syariah perlu memastikan bahawa tiada pihak yang dizalimi dan semua urusan perundangan dijalankan dengan adil dan saksama. Dalam bidang muamalat pula, sebagai contoh, syariah melarang penindasan seperti riba, penipuan dan ketidakadilan dalam perniagaan. Masyarakat Islam perlu menjalankan perniagaan dengan kejujuran dan ketulusan. Ini untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Seterusnya, mencegah kemungkaran melalui hukum syariah. Tanggungjawab khalifah juga termasuk dalam menjalankan hukum syariah untuk mencegah kemungkaran. Dalam syariah, terdapat hukuman hudud dan takzir untuk kesalahan seperti mencuri, zina, memfitnah dan minum arak. Hukuman ini bertujuan menjaga kemuliaan dan keharmonian masyarakat serta mengekang tingkah laku yang boleh merosakkan tata susila manusia. Menegakkan syariah dalam bentuk hukum ini bertujuan untuk menghukum tanpa belas kasihan. Bukanlah untuk menghukum tanpa belas kasihan, tetapi untuk melindungi masyarakat dan mencegah kerosakan yang lebih besar. Peranan pemimpin sebagai khalifah adalah untuk menegakkan hukum ini dengan adil dan bijaksana, serta mengambil kira prinsip rahmat dan kemaafan yang dianjurkan oleh Islam. Selain itu, melindungi alam dan sumber daya. Syariah mengandungi peraturan yang menjaga alam sekitar. Khalifah bertanggungjawab memelihara alam dan memastikan bahawa sumber daya digunakan dengan cara yang tidak membahayakan keseimbangan ekosistem. Sebagai contoh, syariah melarang perbuatan membazir dan menggalakkan pemeliharaan sumber air dan tanah. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Surah Al-A'raf ayat 56. Pemeliharaan alam adalah salah satu aspek penting dalam peranan khalifah, di mana manusia bukan sahaja bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan sendiri, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem untuk generasi yang akan datang. Baiklah, itu saja persembahan daripada kami pada hari ini. Kami telah menyentuh konsep akhlak dan peranan manusia sebagai khalifah. Kami berharap agar persembahan ini dapat memberikan manfaat dan juga iktibar kepada rakan-rakan dan juga diri kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk membincangkan satu topik yang amat penting dalam kehidupan seseorang Muslim, iaitu akhlak mulia dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai panduan kita dalam menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Pertama sekali, kita perlu memahami bahawa akhlak mulia merupakan teras kepada ajaran Islam. Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahawa misi utama baginda diutus ke dunia ini bukan hanyalah untuk menyampaikan ajaran agama, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dalam kalangan umat Islam. Yang pertama, kepentingan akhlak mulia dalam kehidupan Muslim. Dalam Islam, akhlak mulia merangkumi nilai-nilai seperti sabar. Jadi, apa yang kita dapat definisikan ialah sabar dalam menghadapi dugaan hidup dan sentiasa berpegang kepada keimanan. Rasulullah SAW sentiasa bersabar walaupun menghadapi pelbagai cabaran, baik daripada musuh ataupun dari segi ujian dalam kehidupannya. Yang seterusnya, kejujuran. Sifat jujur sangat penting. Nabi Muhammad SAW dikenali sebagai Al-Amin, yang dipercayai kerana kejujurannya. Sebagai khalifah, kita harus sentiasa bersikap jujur dalam setiap aspek kehidupan. Tambahan pula, kasih sayang. Nabi Muhammad sentiasa menunjukkan kasih sayang kepada semua makhluk, termasuk haiwan dan tumbuhan. Sebagai umatnya, kita juga harus menanamkan kasih sayang dalam hubungan sesama manusia, tanpa mengira bangsa, agama dan status sosial. Seterusnya, pemaaf. Rasulullah seorang yang sangat pemaaf. Kisah bagaimana baginda memaafkan penduduk Taif yang pernah menyakiti baginda merupakan teladan yang amat besar bagi kita. Akhlak mulia bukan hanya untuk kebaikan individu, tetapi juga untuk keharmonian masyarakat dan kelangsungan ummah. Jika setiap individu Muslim mengamalkan akhlak yang mulia, masyarakat akan lebih aman dan saling hormat menghormati. Selain itu, sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai panduan khalifah Nabi Muhammad SAW merupakan contoh teladan yang terbaik untuk semua umat manusia, terutamanya bagi mereka yang bergelar khalifah Allah di muka bumi ini. Sunnah baginda tidak hanya merangkumi ibadah, tetapi juga meliputi setiap aspek kehidupan, termasuk bagaimana kita berinteraksi dengan manusia dan alam sekitar. Sunnah dalam muamalat iaitu hubungan sosial dan ekonomi. Rasulullah SAW sentiasa menekankan keadilan dalam urusan muamalat, iaitu jual beli. Baginda sentiasa menjaga hak orang lain dan memastikan segala bentuk interaksi sosial dan ekonomi berlandaskan kejujuran dan keadilan. Dalam perniagaan, baginda tidak pernah melibatkan riba, penipuan ataupun sebarang bentuk penindasan. Seterusnya, sunnah dalam memimpin. Sebagai pemimpin yang diamanahkan sebagai khalifah di muka bumi ini, kita perlu mencontohi cara kepimpinan Rasulullah yang adil, tegas tetapi penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Rasulullah sentiasa mendahulukan kepentingan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Baginda sentiasa mengutamakan syura, iaitu musyawarah ataupun kata lain bermesyuarat dalam membuat keputusan. Ini menunjukkan betapa pentingnya mendengar pandangan orang lain sebelum membuat keputusan yang besar ataupun kecil. Sebagai contoh, dalam Perang Badar, baginda meminta pandangan para sahabat sebelum menentukan strategi peperangan. Tidak lupa juga,
akhlak mulia sebagai tanda ketakwaan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Sifat takwa bukan hanya diukur melalui ibadah, tetapi juga melalui akhlak orang yang mulia. Seorang yang bertakwa akan sentiasa berusaha untuk menjadi insan yang berakhlak baik kerana dia sedar bahawa setiap tindakannya akan dipersoalkan di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai khalifah Allah, kita perlu sentiasa bermuhasabah dan memperbaiki diri agar menjadi insan yang lebih baik. Kita juga harus menyedari bahawa setiap tindakan kita di dunia ini adalah untuk mendapat keredaan Allah, dan juga keredaan itu hanya akan tercapai jika kita mengamalkan akhlak mulia dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Baiklah, sebagai penutup, marilah kita menghayati dan mengamalkan akhlak mulia serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Ingatlah bahawa kita sebagai khalifah di muka bumi ini memikul amanah yang besar untuk menjaga dunia dengan adil dan bijaksana. Semoga dengan mengikuti sunnah dan mengamalkan akhlak mulia ini, kita menjadi insan yang lebih baik, memperoleh keredaan Allah dan memainkan peranan sebagai khalifah dengan cemerlang. Baiklah, saya akan merumuskan satu konsep yang asas dalam ajaran Islam, iaitu akhlak. Akhlak bukan sahaja merujuk kepada tingkah laku, tetapi juga mencakupi nilai-nilai moral dan etika yang membentuk identiti dan peribadi seseorang. Dalam Islam, akhlak adalah cerminan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi panduan dalam setiap aspek kehidupan. Akhlak adalah satu sistem nilai yang mengatur tingkah laku individu dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan dengan Tuhan. Konsep ini sangat penting kerana ia mencerminkan kualiti seorang individu. Allah Subhanahu Wa Taala menekankan kepentingan akhlak dalam firman-Nya seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW adalah contoh ideal bagi akhlak yang mulia. Melalui akhlak yang baik, kita dapat membina hubungan yang harmoni dalam masyarakat. Akhlak juga dapat dibahagikan kepada dua kategori utama, iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah ialah sifat-sifat terpuji yang perlu diterapkan dalam kehidupan seharian. Antara akhlak mahmudah yang penting termasuklah kejujuran. Kejujuran adalah asas kepada segala hubungan. Allah melarang kita bercampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Ia dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Yang bermaksud, dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya. Yang kedua adalah sabar. Sifat sabar merupakan satu kekuatan jiwa yang penting. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang bermaksud, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah menyertai atau menolong orang-orang yang sabar. Yang seterusnya adalah kasih sayang. Kasih sayang adalah kunci kepada kehidupan yang harmoni. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahawa kita tidak beriman sehingga mencintai saudaranya seperti diri sendiri. Ini menunjukkan pentingnya rasa empati dan kasih sayang antara satu sama lain. Seterusnya, tanggungjawab.
Setiap individu harus bertanggungjawab terhadap tindakan mereka. Tanggungjawab ini merangkumi tanggungjawab terhadap keluarga, masyarakat dan juga negara. Seterusnya, akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah sifat-sifat yang tercela yang perlu dijauhi. Antara akhlak mazmumah yang perlu dihindari adalah, yang pertama adalah dengki. Dengki ialah rasa iri hati terhadap kejayaan orang lain, hanya akan membawa kepada perpecahan. Allah mengingatkan kita untuk tidak menaruh dengki dalam surah Al-Baqarah ayat 109, yang bermaksud banyak di antara ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran, yakni Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah datangkan perintahnya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baiklah, kita teruskan lagi dengan akhlak mazmumah yang kedua, iaitu berbohong. Kebohongan adalah salah satu akhlak yang sangat dilarang. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Allah melarang kita, dalam ayat ini kita dapat mengetahui bahawa Allah melarang kita daripada menyebarkan berita bohong yang boleh menimbulkan fitnah. Dan seterusnya ialah sombong. Rasa angkuh dan tidak mahu merendahkan diri adalah sifat yang sangat tercela. Dalam surah Luqman ayat 18, Allah memberi amaran agar kita tidak berbuat sombong. Seterusnya, kemarahan yang tidak berkawan. Mengendalikan kemarahan adalah penting untuk mengelakkan konflik. Rasulullah SAW bersabda bahawa orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan lawan, tetapi orang yang mampu mengawal kemarahan. Pengajaran utama dari konsep akhlak adalah bahawa akhlak yang baik merupakan asas kepada kehidupan bermasyarakat yang harmoni. Akhlak mencerminkan nilai-nilai keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Setiap tindakan kita, baik atau buruk, akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Dalam konteks ini, akhlak bukan sahaja menjadi panduan untuk individu, tetapi juga menjadi asas untuk membina masyarakat yang sihat dan sejahtera. Cadangan saya untuk penambahbaikan adalah untuk memupuk akhlak yang baik dalam kalangan masyarakat. Terdapat beberapa cadangan yang boleh diambil, antaranya adalah pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak perlu diintegrasikan dalam kurikulum sekolah agar generasi muda dapat memahami dan menghayati nilai-nilai murni sejak awal. Ibu bapa juga perlu memberikan penekanan terhadap nilai-nilai ini di rumah. Seterusnya, sikap teladan. Ibu bapa, pendidik dan pemimpin masyarakat menjadi contoh yang baik. Mereka perlu menunjukkan akhlak mahmudah dalam tindakan harian agar anak-anak dan masyarakat dapat mencontohi. Dan seterusnya adalah program kesedaran komuniti. Masyarakat perlu mengadakan program yang menekankan kepentingan akhlak. Aktiviti seperti kempen, kesedaran, seminar dan forum dapat membantu meningkatkan kesedaran tentang akhlak yang baik. Seterusnya, penggunaan media sosial yang positif. Zaman sekarang, teknologi sangat berkembang maju. Begitu juga dengan manusia. Jadi manusia dapat mengikuti peredaran di media sosial dengan lebih efektif. Dalam era media sosial boleh digunakan sebagai platform untuk menyebarkan nilai-nilai akhlak. Dengan berkongsi kisah-kisah positif dan inspirasi, kita dapat mempengaruhi masyarakat secara meluas. Dan harapan kita adalah agar masyarakat dapat membentuk budaya akhlak yang baik. Dengan amalan akhlak mahmudah, kita dapat mewujudkan suasana yang penuh dengan kasih sayang, kejujuran dan saling menghormati. Kita berharap agar setiap individu menyedari bahawa akhlak yang baik adalah tanggungjawab bersama. Dengan kesedaran ini, kita dapat membina masyarakat yang lebih harmoni dan sejahtera, di mana
setiap individu berperanan dalam memupuk akhlak yang baik. Kesimpulannya, akhlak adalah elemen penting dalam kehidupan kita. Kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menciptakan peradaban yang lebih baik. Mari kita berusaha untuk menghayati akhlak yang terpuji dalam setiap aspek kehidupan kita demi kebaikan diri dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan untuk menjadi hamba-Nya yang berakhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video ini saya akan memberikan serba sedikit kesimpulan mengenai isu-isu keruntuhan akhlak dan faktor-faktor atas berlakunya perkara tersebut. Jadi sebagai umat Islam, kita semestinya mencegah benda itu daripada berlaku ataupun membuat isu-isu tersebut dalam kehidupan seharian kita, kerana Allah sangat benci perbuatan yang keji. Jadi untuk menyimpulkan isu-isu keruntuhan akhlak ini, kesimpulannya keruntuhan akhlak adalah isu yang kompleks dan serius yang memerlukan perhatian dan kerjasama daripada semua pihak. Tidak kira daripada pihak sekolah, pihak ibu bapa, pihak kerajaan, semua pihak hendaklah turun padang untuk memastikan perkara ini tidak dinormalisasikan dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam umat Islam. Isu-isu seperti peningkatan jenayah, krisis dalam institusi keluarga, pengaruh negatif media sosial dan masalah ketagihan mencerminkan betapa pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan seharian. Baiklah, saya akan memberikan beberapa punca berlakunya isu-isu keruntuhan akhlak ni. Jadi pertama sekali, saya ingin menekankan krisis keluarga yang telah dilakonkan oleh kami dalam video tersebut. Krisis keluarga juga menjadi penyumbang besar kepada keruntuhan akhlak. Dalam banyak-banyak kes, anak-anak yang dibesarkan dalam persekitaran keluarga yang tidak harmoni mungkin kehilangan arah dan nilai-nilai yang sepatutnya. Oleh itu, pelibatan aktif keluarga dalam pendidikan anak-anak seperti membina komunikasi yang baik dan melibatkan mereka dalam aktiviti positif adalah sangat penting. Keluarga yang kuat dan bersatu dapat memberikan sokongan moral dan emosi yang diperlukan oleh anak-anak. Jadi berdasarkan apa yang saya cakap tadi, sebentar tadi, sebenarnya keluarga ni merupakan insan yang paling terdekat dalam hidup kita. Sebagai contohnya, dalam kehidupan seharian, ibu bapa merupakan insan yang sering berinteraksi dengan kita. Selain daripada guru-guru di sekolah, ibu bapa merupakan modal insan yang terdekat lah. Jadinya, kalau kita mempunyai masalah keluarga ataupun ibu bapa macam bergaduh, bercerai, itu yang menyebabkan anak-anak akan jadi trauma dengan situasi tersebut, dan mereka akan cuba untuk, disebabkan mereka tidak dapat perhatian yang secukupnya daripada ibu bapa, mereka akan berusaha untuk mendapatkan perhatian daripada mereka dengan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Contohnya, dia nak ibu bapa mereka memberikan perhatian dengan dia, jadinya dia akan melakukan perkara-perkara yang akan memberikan perhatian itu sepenuhnya kepada dia. Contohnya, membuat kes-kes buli di sekolah ataupun sebagainya. Baiklah, dengan cara tersebut mereka dapat meraih perhatian daripada ibu bapa mereka. Contohnya, dalam Islam sangatlah menekankan keharmonian keluarga. Sebab keluarga ni merupakan modal insan yang sepatutnya kita utamakan dalam setiap hal. Jadi dari situ kita nampak keluarga ni merupakan institusi ataupun orang yang penting dalam hidup kita. Jadi, untuk membendung masalah ni, ibu bapa hendaklah sentiasa membina komunikasi yang baik dan melibatkan diri mereka dalam aktiviti positif, ataupun mereka boleh meluangkan masa yang lebih dengan keluarga. Selain itu, faktor yang seterusnya ialah pengaruh media sosial yang meluas memerlukan perhatian khusus.
Dengan pelbagai maklumat yang mudah diakses, terdapat risiko penyebaran nilai-nilai negatif yang boleh mempengaruhi minda generasi muda. Oleh itu, menetapkan garis panduan untuk penggunaan media sosial dan mendidik pengguna tentang bahaya maklumat palsu dan pengaruh buruk adalah langkah yang perlu diambil. Ini termasuk menyedarkan mereka tentang tanggungjawab sebagai pengguna media. Jadi, apa yang saya katakan sebentar tadi, sebenarnya media sosial ni memainkan peranan yang utama dalam menyebarkan maklumat, terutamanya maklumat yang negatif. Jadi maklumat yang negatif ni akan serba sedikit mempengaruhi minda generasi muda sekarang ataupun pengguna-pengguna media sosial. Jadinya langkah untuk membendung benda ini daripada menguasai kepribadian kita hendaklah sentiasa berfikir bahawa tidak semua benda ataupun maklumat yang di media sosial ini merupakan benda yang benar. Yang ketiga ialah masalah ketagihan, sama ada kepada alkohol, dadah atau permainan video yang tidak sihat juga memerlukan perhatian yang serius. Ketagihan ini bukan sahaja boleh merosakkan akhlak individu, tetapi juga memberi kesan negatif kepada masyarakat secara keseluruhan. Okey, sebenarnya saya nak tekankan sedikit dekat permainan video yang tidak sihat. Jadi, apabila kita leka dengan permainan video, kita tidak akan peka dengan masa yang ada. Contohnya, waktu kita main permainan video tu, azan. Jadinya, kalau azan, kita macam membiarkan azan itu, panggilan untuk solat itu macam tu saja demi permainan video tu. Jadinya dekat sini, ini merupakan perbuatan yang tidak sepatutnya ataupun sewajarnya dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat. Jadinya untuk membendung masalah ini daripada berlaku, melaksanakan program sokongan ataupun rehabilitasi, kempen kesedaran tentang bahayanya ketagihan, ataupun memberi sedikit ceramah tentang permainan video ataupun keburukan permainan video. Jadinya kita akan sedikit faham ataupun sedar dengan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Baiklah, secara keseluruhannya pendekatan yang bersepadu dan kolaboratif adalah kunci untuk mencegah keruntuhan akhlak. Melalui kesedaran, pendidikan, tindakan kolektif, kita dapat membina masyarakat yang lebih baik dan mengembalikan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari kita, terutamanya dalam generasi yang akan datang. Tindakan ini memerlukan komitmen ataupun usaha daripada semua pihak, daripada individu, daripada keluarga, institusi, pendidikan, masyarakat, untuk memastikan akhlak yang baik sentiasa diteruskan dan sentiasa dipelihara. Jadinya itu saja untuk isu-isu keruntuhan akhlak. Jadi yang seterusnya saya akan membincangkan tentang pembinaan akhlak. Baiklah, ini merupakan kesimpulan untuk pembinaan akhlak seperti mujahadah an-nafs, meninggalkan yang haram dan mendampingi orang yang soleh. Jadi pembinaan akhlak ni amat penting dalam kehidupan seharian kita supaya kita tidak terjebak dengan anasir-anasir negatif dalam kehidupan seharian kita. Jadinya kesimpulannya pembinaan akhlak yang baik memerlukan usaha yang berterusan dan komitmen yang tinggi. Jadi untuk mujahadah an-nafs, ia merujuk kepada usaha untuk mengawal nafsu kita. Contohnya kalau di sekolah, pelajar akan sentiasa rasa macam nak ponting sekolah, betul tak? Jadinya sebagai pelajar yang baik, mereka akan cuba untuk menahan nafsu tu daripada untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Jadinya mereka akan menahan diri mereka untuk tidak memonting sekolah. Bukan itu sahaja, contohnya vandalisme, banyak lagi contoh yang di sekolah.
Jadinya dengan melatih diri untuk berdisiplin dan konsisten dan melakukan kebaikan, individu dapat membina akhlak yang terbaik. Yang kedua, meninggalkan yang haram. Haram ni banyak. Jadi saya ingin menekankan lebih kepada isu bercinta. Bagi saya, benda ni sudah pun dinormalisasikan, terutamanya dalam kalangan umat Islam. Sebab mereka rasa macam mereka nak mengikut trend semasa, ataupun mereka rasa macam mereka perlukan seseorang untuk menampingi hari-hari biasa diorang, mereka. Jadinya untuk mencegah daripada benda ni berlaku, seseorang tersebut hendaklah sentiasa mendengar ceramah ataupun sentiasa meminta nasihat daripada orang lain lah. Jadi yang terakhir sekali, menampingi orang yang soleh. Jadi kalau kita menampingi orang yang soleh ni, kita akan rasa macam nak buat perkara yang baik je. Kalau kita menampingi dengan orang yang tak baik, orang yang tak soleh, contohnya dia tak solat, kita tengok dia tak solat, kita pun terikut sekali. Tapi berbeza dengan menampingi orang yang soleh. Kalau kita menampingi diri kita dengan orang yang soleh, ataupun dikelilingi orang yang soleh, kalau dia buat baik, kalau dia puasa sunat contohnya, kita pun akan terikut sekali. Sebab kita rasa macam terdorong untuk buat benda yang sama. Kalau contohnya dia nak solat, dia ajak kita, jadi kita pun macam terdorong untuk buat benda yang baik bersama-sama dengan mereka. Jadi secara keseluruhannya, pembinaan akhlak adalah satu proses yang memerlukan kesedaran, usaha dan sokongan daripada persekitaran. Jadi orang-orang yang berada di sekitar orang yang ingin berubah untuk menjadi orang yang lebih baik, kita jangan sesekali melontarkan kata-kata yang tak sepatutnya. Contohnya, kita macam cakap biar orang ni macam acak-acak nak berubah, acak-acak nak berhijrah. Kita tak tahu niat seseorang tersebut nak menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadinya, sebagai orang yang berada di persekitaran orang yang insan yang tersebut, kita hendaklah sentiasa memberikan sokongan dan dorongan kepada mereka. Dengan menumpukan perhatian kepada mujahadah an-nafs, meninggalkan yang haram dan mendampingi orang yang soleh, kita dapat membentuk diri menjadi menjadi individu yang berakhlak mulia dan memberikan impak positif kepada masyarakat. Jadi ini itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.